Tak pening kepala otak. Jadi, apa yang saya nak beritahu tuan-tuan adalah strategi marketing itu penting. Kalau kita nak buat bangunan yang besar, kan, perlu ada strategi dia. Bangunan tu macam mana semua sekali. Baru terbina bangunan. Bukan terus bangunan tiba-tiba bentuk. Kena ada mesyuarat dan sebagainya. Dan strategi marketing pun kita ada bentang untuk kepada ahli lembaga. Adakah benda ini betul tak betul? Bukan leader punya marketing, strategi marketing. Kita bentang dalam lembaga. Biar dapat persetujuan lembaga. Baru kita beritahu ke tuan-tuan. Syarikat ibu. Syarikat multi-level marketing. Sama macam syarikat-syarikat yang lain. Usana, Munabi, Berdekat, sama saja. Cuma beza dia kita dalam dia orang luar negara. Okey. Dan pengambilan produk semua daripada kilang. Dan apabila kita ambil kilang bagi produk kepada syarikat, sama saja. Selepas tu, kita dapat produk, kita akan bagi pada peserta jual dan peserta laksanakan program multi-level marketing. Sama saja. Tidak ada kelainan dia. Munabi pun sama juga. Ambil produk, dia sama kan? Usana ambil produk, sama je. Siapa yang buka multi-level tidak ada produk, tidak lulus multi-level license. Kalau nak hantar dia, kena ada produk apa yang nak jual. Tali pinggang, tak lulus. Beg, tak lulus. Yang mana ada jual kat kedai-kedai, tak lulus. Dia nak produk yang kelainan. Itu undang-undang nak dapat lesen AJL. Jadi apabila kita laksanakan program multi-level marketing, ini bermakna keuntungan akan masuk ke syarikat. Dan benda itu akan dilaksanakan benda yang sama, benda yang apa? Syarikat dapat produk bagi peserta-peserta bagi keuntungan dan semua dibuat di dalam bentuk cash money. Tunai. Beli tunai, maintain tunai semua. Kena bayar. Kecuali kalau yang dah ada networking tu, tak ada masalah lah. Boleh tolak dia punya wallet ke apa, tak ada masalah. Yang tak ada tu, kena bayar. Persoalan dia sekarang ni, seandainya minyak naik. Minyak naik saja, harga barang naik. Harga kos pekerja naik. Harga kos penghantaran naik. Maka syarikat multi-level tergugat sikit. Dia terpaksa naikkan harga barang atau mengurangkan kos hasil barang atau dia tutup terus. Tiga saja dia akan lakukan perkara ini. Dia tukar plan. Benda itu mesti berlaku. Dan apabila benda itu makin lama makin besar, perlu kekuatan yang kuat. Seandainya dia nak pinjam bank, mungkin bank pun rasa-rasa dia tak boleh bagi banyak sangat. Dia boleh bagi terhad-terhad. Sebab banyak orang yang pinjam juga. So dia tak mampu nak support. So macam mana dia nak buat? Maka dia buat konsep pelaburan. Keuntungan dia, siapa labur dapat 20%. Maka dia orang labur dapat dikeuntungan untuk pusing modal. Maka salah dari segi akta. Dah mula kena tangkap dan tutup. Dah berapa ramai syarikat-syarikat multi-level yang pending freeze 120 juta, 18 juta, kan? Yang ada kena freeze duit dia sebab melaksanakan program yang salah. Dan penyampaian tak dapat, dia panggil lah labur. Kita bagi keuntungan. Dah salah sebab dia tak boleh pegang duit. Jadi macam mana nak buat? Kerajaan tak boleh bantu turun masuk ke bahagian syarikat. Tak boleh. Kalau bagi pada syarikat ibu, syarikat lain pun nak juga. Maka dia suruh syarikat tubuh koperasi. Sebab apa tubuh koperasi? Sebab di situlah dana akan masuk. Dana tu dari mana? Telah diperbincangkan oleh Datuk Omar Osman. Macam mana nak mengatasi masalah orang yang berelit, tak mencecah berelit, nak dihabiskan, hilangkan. Macam mana selesaikan masalah orang-orang yang berhutang ni? Maka peringkat permulaan mereka nak tubuh bank angkasa. Bank angkasa dah disubmit kepada bank negara. Bank negara tak lulus sebab dia terpaksa rombakkan sebab kata bank. Maka bank negara buat Kopsya, iaitu Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa, Kopsya, yang dipengurusi oleh Profesor Datuk Ali Baharul sendiri. Siapa Ali Baharul? Ali Baharul pengarah kita. Dia jadi pengurusi kan. Pegang duit. Jadi kata di situlah Kopsya ditubuhkan. Sekarang ini Datuk buat roadshow ke seluruh negeri menceritakan kenapa Kopsya ditubuhkan. Cerita tentang angkasa, cerita tentang koperasi. Sebab apa? Sebab dilihat daripada kajian SKM, banyak koperasi
mempunyai pendapatan yang bawah kepada 500,000. Yang dia target yang mencecah semua koperasi mencecah kepada 1 juta hingga 1 juta ke atas. Macam mana nak bantu? Sebab apa? Duit yang dapat 30,000 dan lebih banyak disalahgunakan oleh ahli lembaga pengarah. Macam mana nak bantu koperasi? Bisnes tak jalan. Maka Kopsya ditubuhkan untuk koperasi-koperasi. Bukan hanya untuk koperasi ibu. Semua koperasi-koperasi yang ada kat Malaysia ni. Itulah koperasi guru pun ada, koperasi masjid pun ada, kan? Tetapi bukan calang-calang nak bagi. Jadi situlah kita ambil daripada mana? Daripada Kopsya. Dan Kopsya akan bagi dana kepada kita. Nak dapat dana, kita kena jadi, koperasi kena jadi ahli Kopsya. Bukan kata, oh aku dah ada koperasi, kan? Bila duit nak masuk? No, duit nak masuk lagi. Kena jadi ahli Kopsya dengan bayaran wang pos sebanyak RM100 atas dasar koperasi asas. Dia ada koperasi asas, koperasi menengah, koperasi atasan. Kita punya koperasi ada ni, koperasi asas dengan bayaran wang pos atau cek atau RM100 untuk menjadi ahli Kopsya. Boleh? Kena jadi ahli dulu. Berapa lama proses dia? 1 bulan. Bukan hanya esok dulu dah. Bukan, tuan-tuan. Itu prosedur koperasi. Jadi kalau dah jadi, maka Kopsya akan barulah duit tu masuk dengan cara kaedah 1:10. Bukan kata berapa banyak je lah. 1 juta, okey, no problem, sayang. No, sebab koperasi ni hak orang ramai. Tujuan koperasi itu juga untuk ekonomi dan perniagaan, untuk melahirkan usahawan. Dan dia nak semua orang berkongsi. Dan dasar duit perkongsian itu berdasarkan daripada kemasukan peserta. Kalau seandainya ahli, okey, yuran koperasi RM50, share RM100, RM150. Macam mana? Okey, dengan kemasukan ada 1,000 orang, dia jadi RM150,000. So duit tu akan masuk 1.5 juta. Lagi ramai ahli, lagi banyak duit akan masuk. Dia bukan berdasarkan bisnes apa sebagainya. Dia tengok kekuatan kat situ. Kalau dia bagi duit, banyak yang berlaku pasti berjeleweng, yang mempergunakan duit itu dengan cara yang tak betul, buat pelaburan sebagainya. Dengan sebabkan kita lihat sekarang ni pinjaman secara kredit dibekukan. Tak boleh dah. Macam mana nak bantu? Dia bantu kena dalam bentuk produk. Dia bagi dana, kena bagi produk supaya dia dapat jual produk tersebut. Persoalannya sekarang ni, koperasi menghadapi masalah, produk apa dia nak jual? Bagaimana cara bayar balik? Siapa yang nak beli? Itu dia persoalan dia kat timbul. Kalau dia tak dapat jawab soalan tu, duit tu tak boleh masuk. Tetapi kita syarikat ibu dah ready dengan produk 3 tahun dah. Kita dah ada hampir 11,000 orang ahli dah. So, dana tu masuk. Kalau 11,000 orang atau 10,000 orang pinjam 150,000, 1.5 juta. Dana tu akan masuk 15 juta. Maksudnya, koperasi ibu akan pegang duit 15 juta. Kopsya hanya berusaha dengan koperasi saja. Kita koperasi akan berusaha dengan tuan-tuan. So, kelulusan adalah daripada kita. Apa-apa berlaku, kita akan berhubung dengan Kopsya saja. Kopsya bukan terus kepada tuan-tuan. Kopsya hanya dengan koperasi. Dan koperasi akan terus kepada tuan-tuan. Macam mana kaedah adalah melalui mesyuarat agung. Jadi kita dah ada produk. So, macam mana cara nak bagi pada tuan-tuan untuk berjaya? Maka kita menggunakan kaedah kan pinjaman. Jadi duit tu datang daripada mana? Kopsya tu datang daripada mana duit tu? Duit tu datang daripada CIMB Bank Islami dan Bank Islam. CIMB Bank bagi 1 bilion. Bank Islam bagi 1 bilion. Dah keluar dalam surat khabar pun. Ni saya nak tunjuk tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak baca surat khabar. Bukan. Ada seorang tu dah beli surat khabar. Saya beli hari-hari surat khabar. Saya bagi tahu tarikh dia. 11 bulan 2 hari Sabtu. Hari Sabtu saya lupa beli. Dia cakap. Hari dia beli. Hari Sabtu dia lupa beli. Ni dia tuan-tuan ni. Dah keluar MOU Bank Islam dengan Kopsya. Datuk ada kat belakang. Dia buat share agreement MOU. Dan Bank Islam ada beritahu Datuk, kalau tak cukup 1 bilion, dia akan bagi tanpa limit. Nak buat sangat kan? Tanpa limit bagi. So, siapa yang nak kaya, kena jadi ahli koperasi. Senang saja. Apa nak buat bisnes? Join koperasi. Mudah sebab dana dah ada standby, dia akan masuk. Tapi dana tu akan masuk berdasarkan kepada
produk, performance dan sebagainya dah masuk 1 di 10. Kalau ahli kurang, berapa banyak duit dah masuk. Sekali Datuk kena habiskan 2 bilion tu. Pening. So, marilah kita berebut-rebut menjadi seorang usahawan yang berjaya, mendapat pendapatan yang tinggi. Jadi konsep koperasi, dia akan bagi pinjaman kepada tuan-tuan melalui 2 kaedah. Pertama, skim potongan angkasa. Yang kedua, pada mereka-mereka yang tidak ada skim potongan angkasa, kita sekarang ni tengah buat sistem in progress sekarang ni. Bukan tak boleh nak bagi, boleh nak bagi kepada tuan-tuan. 200 orang, 300 orang boleh bagi, tak ada masalah. Tetapi kalau kita open benda ni, bukan 200 yang kita sangkakan, 2,000 yang datang. Kalau 2,000 saya nak beritahu, boleh tak tu dia buat manual? Kalau tak ada sistem yang proper, tidak ada sistem yang mengendalikan siapa bayar, siapa tak bayar, dibayar berapa. Jadi sistem, jadi koperasi kita bukan yang koperasi dah lama, baru buka 17 Februari 2012. Tetapi kehebatannya sebab kita ada satu syarikat yang dah ready 3 tahun. Dan produk pun dah bergerak hebat. Cuma sekarang ni mungkin kita kurang kekuatan kewangan, kita perlu koperasi. Dengan ada dana itulah maka kita akan menjadi bertambah kuat. Jadi koperasi dapat dana tu 15 juta, dia tengok siapa yang nak pinjam. Sekarang ni kita fokus dulu kepada skim potongan gaji angkasa. Sementara sistem yang kita nak buat tu dalam proses. Dan kita pun akan berusaha terus dengan tekun HQ. Kita direct terus dengan HQ. Yang benda-benda macam ni semua dalam proses sekarang. Yang betul yang on sekarang ni adalah skim potongan gaji angkasa. Buat yang tu dulu, tak jadi masalah. Sebab benda angkasa tu dah ready semua sekali. Jadi apabila duit tu masuk, dia tahu berapa banyak nak pinjam, maka koperasi guna duit tu, dia belikan pada syarikat ibu. Dia beli produk pada syarikat ibu, dengan dana tu dia beli, dan syarikat ibu terus bagi kepada dia produk, dan dia akan bagi pada peserta mengikut package yang telah kita tetapkan kelulusan daripada ahli lembaga. Siapa nak running, nak pinjam 1,000, kita bagi produk 1,000 je produk. Tapi produk kita bagi tu bukan ni, nilai pinjam adalah 1,000, tetapi produk kita bagi lebih kepada 1,000, 3,000 hingga 4,000. Kalau pinjam 3,000, kita bagi produk 5,000 hingga 7,000. So Datuk kata apa? Dapatkan produk, siapa nak pinjam dia bagi produk. Nah, produk sains saja jadi ahli koperasi, RM150, pembiayaan semua. Dan diserah produk, sebelum diserah produk tersebut, kita akan laksanakan kursus pengetahuan tentang produk, pengetahuan tentang sistem dan sebagainya. Dan bolehlah peserta melaksanakan program multi-level, dan keuntungan semua akan masuk ke dalam koperasi. Ini perjalanan dia tuan-tuan. Dan cara bayar balik macam mana? Dia suruh tuan-tuan jual produk tu, boleh bayar ansuran selama 3 tahun. Kalau potongan gaji angkasa, bulan yang ketiga baru start potong. Bukan hari bulan luaran yang terbang, tak ada. Bulan yang ketiga sebab dia dalam proses. Sistem sekarang ni semua online sekarang ni. Tuan-tuan nak pergi lesen L, nak test, bukan macam dulu. Pangkal-pangkal boleh adjust dengan pegawai dia. Pergi kat kedai kat mana yang ada ni, buat komputer, stop, gagal lulus dari situ. Nak buat ujian OSK pun sama juga. Nak dapat slip penyata gaji tahunan pun sama juga, penyata kena online, semua online sekarang. Nak cukai pendapatan, lagi cepat online saja. Lepas kita buat semua, submit saja, dia beritahu berapa kena bayar, betul tak? Berapa pula kena bayar. Dah kira siap dah. Begitu juga dengan program kita, kan? Dengan potongan angkasa, kita submit saja, kita dah tahu dah siapa lulus, siapa tak lulus. Di situ dah kita tahu lulus tak lulus saja. Yang kontrol kewangan adalah koperasi ibu. Terus buat purchase produk, terus adakan kursus. Yang mana contohnya tuan-tuan saja 4 orang tu, okey, you punya group lulus, register, terus masuk dakwah you punya dakwah masing-masing. Bukan syarikat yang susun, lain. Sekarang ni lain bunyi dia sekarang ni. Dulu nak buat multi-level, you ada duit tak? Susah orang nak bagi duit. Nak dapat seorang, 2 orang pun susah. Tapi kalau ni you nak buat multi-level kat, saya korang lulus, terus dapat income 500 per day. Masyarakat sekarang ni, saya saja you income 500 per day. Kita punya real time ni bonus, bukan hujung bulan. Berapa banyak you boleh cari?
Gaji tak potong lagi, bulan ketiga bos tak potong. Oh, beribu-ribu nanti kan. Kita akan lihat. Nanti kita tengok berapa income dia. Jadi itulah tuan-tuan.